أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا عقدة من ألسنتنا يقول لنا اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula bagi pengajian tadabbur kita sesudah kita bercuti selama lebih 1 bulan, ya, bermula daripada bulan Ramadan dan diikuti dengan sebahagian daripada bulan Syawal lah, ya. Dan kita tengok mungkin ada yang ingat jam 3, saya tengok mungkin ada yang belum masuk lagi, tak apa sebab saya buat rakaman ni. Jadi pada siapa yang tidak berkesempatan, boleh kita tengok rakaman lah, ya. Boleh tonton secara rakaman. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tadabbur menerusi suratul Dukhan. Kita sambung pada ayat yang yang ni saya tak ingat, sekejap ya. Ayat 47 ke? Mohon siapa boleh betulkan saya ayat 47 Sambung 54 Ustaz. Ayat 54. 53 dah sudah. Ya, 53 dah sudah dah 21 bulan itu. 53. Catatan saya lah. Ya. Oh ya, betul. Ya. Baik. So kita akan sambung pada ayat 54. Tapi hari itu kita dah bincang sekali dengan dia punya syarahan ni kan. So kita akan sambung ayat 54 ya. Saya baca ke ayat 54 sehingga ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Baik, mafhum daripada ayat yang kita bacakan bermula daripada ayat yang ke-44. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya, demikianlah keadaan bagi golongan orang-orang yang bertakwa itu, dan kami jadikan kawan teman mereka adalah bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-55, mereka meminta di dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka inginkan, dan mereka mendapatkan buah-buahan itu dalam keadaan aman dan sentosa. Ayat 56, mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain daripada kematian yang mereka rasai sewaktu di dunia dahulu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan mereka dari azab neraka. Ayat 57, mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itulah kemenangan yang amat besar.
ayat 58, maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu wahai Muhammad ialah supaya mereka yang memahaminya dapat mengambil peringatan dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Ayat 59, sekiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah wahai Muhammad SAW akan kesudahan akibat mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahan pengakhiranmu. Baik, itu adalah berkenaan dengan maksud ataupun terjemahan daripada ayat yang ke-54 sehingga kepada ayat yang ke-59 yang telah kita bacakannya. Jadi saya akan memulai dengan kita lihat dari sudut tadabbur atau pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat yang telah kita baca. Baik. Pada ayat 54 Allah Subhanahu Wa Taala menyambung semula kepada kita berkenaan dengan nikmat yang Allah Taala janjikan kepada penghuni syurga Allah di kalangan al-muttaqin atau al-muttaqun, iaitu orang-orang yang bertakwa. Salah satu daripada nikmat yang Allah janjikan pada ayat 54 ini iaitu Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka pasangan. Zawajna, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, perkataan zauj ini memberi kepada maksud pasangan. Ya, tapi kalau kita nak faham bahasa Arab, pasangan ini di dalam bahasa Arab disebut dengan dua lafaz atau dengan dua perkataan. Ya, dalam dua perkataan. Yang pertama dalam perkataan zauj atau zaujah. Yang kedua disebut dalam perkataan imra'ah atau imru'un. Dua perkataan ini, imra'ah ataupun zaujah ini adalah merujuk kepada maksud pasangan di dalam bahasa Arab. Ya, di dalam bahasa Arab. Ya. Maka namun di sini kita lihat pada ayat 54 ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz perkataan zauj. Allah tidak menggunakan lafaz perkataan imraun atau imraah. Ya. Maka dekat sini menunjukkan pada kita bila Allah menggunakan perkataan zauj ataupun zawaj, ini memberi kepada maksud pasangan dekat sini adalah pasangan yang kekal abadi. Ya, pertama kalau kita jumpa bahasa Arab menggunakan perkataan zauj atau zaujah, dia memberi kepada tiga makna. Yang pertama, Allah nak gambarkan kepada kita di dalam syurga ini kita tidak akan bersendirian. Kita tidak akan berseorangan. Tetapi kita akan diberikan pasangan. Dan pasangan kita itu yang pertama sifatnya kehidupan kita bersama dengan mereka adalah kehidupan sepanjang hayat. Kalau dalam konteks dunia, zauj itu merujuk kepada pasangan kita sampai kita meninggal lah. Ya. Tetapi kalau dalam konteks akhirat, zauj dekat sini merujuk kepada pasangan yang akan hidup berkekalan bersama dengannya di dalam syurga selama-lamanya. Itu yang pertama yang kita nak kena fahami. Okay? Yang kedua, bila diguna perkataan zauj, ia memberi kepada maksud pasangan yang baik. Bukan sekadar pasangan yang akan bersama dengan kita dalam syurga ini, akan kekal bersama-sama dengan kita di dalam syurga Allah, tetapi ia adalah merupakan pasangan yang baik. Maksudnya pasangan yang menjadi penyejuk mata hati, ya, pasangan yang menjadi penenang jiwa, ya, pasangan yang bahagia, pasangan yang penuh dengan kecintaan dan juga dengan kerinduan. Manakala yang ketiga, maknanya saling rindu merindui. Manakala yang ketiga, perkataan zauj atau zaujah ini bila diguna pakai di dalam Quran atau dalam bahasa Arab, ia juga merujuk kepada pasangan selain daripada kekal, selain daripada
menggembirakan, ya, pasangan yang baik, ya. Yang ketiga juga bila disebut perkataan zauj ini adalah merujuk kepada pasangan yang sekufu atau pasangan yang sepadan. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bila Allah sebut pasangan yang diberikan kepada ahli syurga, setiap ahli syurga itu akan diberikan pasangan yang sepadan dengannya, bersesuaian dengan kedudukannya dan tempatnya di dalam syurga Allah serta amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey, jadi kita kena ingat tiga, ya. Jadi ada tiga nikmat pasangan yang Allah beri kepada ahli syurga. Yang pertama, Allah memberikan mereka berkekalan hidup dengan pasangan mereka. Yang kedua, Allah memberikan kepada mereka pasangan yang sempurna, yang baik, sama ada baik rupa parasnya, elok rupa parasnya, cantik rupa parasnya, elok peribadi dan akhlaknya, ya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan sepadan, ya, sepadan dengan setiap orang itu dengan pasangannya masing-masing mengikut penilaian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah tiga bentuk pasangan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga itu, ya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan wazawwajnahum, kami akan mengahwinkan mereka. Maknanya di dalam syurga Allah Ta'ala, bagi penghuni syurga di kalangan golongan lelaki atau kaum Adam, mereka akan dikurniakan oleh Allah, mereka akan bersatu dan mereka akan bersama dengan pasangan isteri mereka sewaktu di dunia dahulu. Maknanya mereka tidak akan terpisah dengan isteri mereka dan suami mereka antara satu dengan yang lain. Ya, maknanya para suami akan bersama dengan isteri-isteri mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah Allah menyebutkan wazawwajnahum, maksudnya Allah juga mengurniakan kepada golongan lelaki ahli syurga pasangan mereka itu adalah dari kalangan bidadari, ya, hurul ain kat sini memberi maksud kepada bidadari. Mereka bukan saja akan bersama dengan isteri mereka di dunia dahulu, tetapi yang akan turut bersama-sama dengan mereka adalah bidadari yang menjadi pasangan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah sebut misalan contoh dalam surah Ar-Rahman, lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Yang mana bidadari itu adalah seperti seorang wanita yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia ataupun jin sebelum daripada penciptaannya. Maknanya bidadari ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang sejak Allah ciptakan, keindahannya, kecantikannya tak pernah dilihat, tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia ataupun oleh mana-mana jin, ya, jin Islam lah, ya, kat sini maksudnya pernah menyentuhnya. Hatta Nabi Adam alaihissalam sewaktu baginda berada di dalam syurga, Allah belum menciptakan bidadari. Allah hanya menciptakan Hawa kepada Nabi Adam sebagai pasangan. Tapi setelah Nabi Adam diturunkan ke muka bumi bersama dengan Hawa, barulah Allah menciptakan bidadari sebagai pasangan kepada ahli-ahli syurga yang Allah redai, sebagai satu keluarga baharu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Baik, bila kita sebut tentang di sini tentang bidadari, maka kita dapat mengambil beberapa pengajaran. Pengajaran daripada tadabbur yang pertama, ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya
ahli syurga itu kehidupan mereka berpasangan. Ahli syurga itu kehidupan mereka berpasangan. Dan berpasangannya ahli syurga itu terbahagi kepada beberapa pembahagian berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, maknanya ahli syurga dia tak akan hidup dalam syurga secara keseorangan atau bersendirian. Ya. Yang pertama, berpasangan itu adalah berpasangan iaitu memiliki isteri. Ya, memiliki isteri, maknanya banyak isterilah, berpoligami. Maknanya ahli syurga lelaki akan mendapat isteri mereka di dunia yang beriman, kemudian diikuti dengan para bidadari yang akan bersama-sama dengan mereka beriman dengan mereka. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, berpasangan dekat situ adalah merujuk kepada pasangan dalam erti kata mereka bukan sekadar memiliki pasangan isteri ataupun pasangan hidup, yakni pasangan suami, namun mereka juga akan diberikan nikmat secara berpasang-pasang. Lepas tu kalau kita baca dalam sebahagian ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut wa min dunihima jannatan, ada yang mereka diberikan 2 kebun syurga. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang seperti itu. Allah Ta'ala menyebutkan fihima ainani tajriyan, bagi mereka 2 mata air yang mengalir. Maknanya dalam syurga ni ada 2 bentuk pasangan. Satu, pasangan kehidupan ya, di kalangan para isteri dan juga para bidadari. Yang keduanya adalah nikmat yang berpasang-pasang. Maknanya Allah bila memberikan anugerah nikmat kepada ahli syurga, Allah Ta'ala tidak memberikannya satu, tetapi Allah Ta'ala berikan kepada mereka secara berpasang. Maknanya Allah bagi dua sekali. Bergandalah. Yang lain secara gandaan. Secara gandaan. Baik. Kemudiannya, yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil. Maknanya dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ahli syurga mereka tidak akan bersendirian, mereka tidak akan keseorangan, bahkan Allah akan membahagiakan mereka bersama dengan pasangan mereka, dan Allah Ta'ala akan membahagiakan mereka bersama dengan wanita-wanita yang akan menjadi isteri mereka untuk selama-lamanya. Ini di kalangan bidadari yang cantik, rupawan, yang elok pekerti dan pribadinya, seperti mana yang Allah Ta'ala gambarkan sifat bidadari itu di dalam ayat Al-Quranul Karim. Jadi kat sini menunjukkan pada kita satu pengajaran yang penting, bahawasanya kehidupan kita ini di dunia, kita kena pastikan pasangan suami, pasangan isteri kita bukan sekadar pasangan kita di dunia, tetapi mereka juga akan menjadi pasangan buat diri kita di hari akhirat kelak. Pasangan kita yang akan hidup kekal abadi bersama-sama dengan kita apabila berada di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Ini pun salah satu daripada pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-54 ini. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahawasanya kecantikan dan kesempurnaan ciptaan ahli syurga. Ayat ini juga menunjukkan pada kita bagaimana Allah menciptakan kejadian dan ciptaan penghuni syurga ini dengan ciptaan yang sangat cantik dan sangat indah dan sangat sempurna. Bukan sekadar bidadari saja Allah ciptakan mereka itu cantik dan indah dan jeritawan dan rupawan, tetapi bahkan ahli syurga itu juga, bahkan ahli syurga itu sendiri juga, ahli syurga itu sendiri juga
Allah Ta'ala akan memperelokkan mereka, memperindahkan mereka dan mempercantikkan mereka. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala di dalam suratul Waqi'ah, di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna ansha'nahunna insya'a. Yang memberi maksud sesungguhnya kami akan menjadikan ahli-ahli syurga itu dengan kejadian yang insya' yang baharu. Maka dekat sini menunjukkan bagaimana bidadari itu cantik, rupawan, jelitawan, sempurna dan indah. Itu tidaklah bererti ahli syurga Allah biarkan sebagaimana kejadian kita di dunia ini. Sebaliknya Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, isteri mereka bahkan diri mereka juga akan Allah Ta'ala hiaskan kecantikan dan keindahan rupa paras mereka dengan wajah yang baharu, ya, dan dengan pribadi yang baru, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghiasi mereka dengan kejadian dan ciptaan yang sangat sempurna agar ia sepadan dengan bidadari yang Allah ciptakan buat mereka. Ya. Baik. Kalau kita lihat bagaimana kecantikan bidadari ini seperti mana yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memberi satu kesempurnaan nikmat, ya. Sekejap, ya. Di mana Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan nikmat itu, dan salah satu daripada kesempurnaan nikmat itu adalah Allah Ta'ala memperindah,kan dan mempercantikkan jasad dan tubuh dan fizikal ahli syurga. Kalau kita tengok bagaimana indah dan cantiknya bidadari ini seperti mana yang dikhabarkan di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Ta'ala sebut dalam suratul Waqi'ah, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Allah Ta'ala memanggil mereka wahurun ain ka'amthal lu'lu'il maknun. Kata Allah Ta'ala, mereka itu adalah hurun ain yang seperti mutiara yang tersimpan. Ulama kata hur ni dalam bahasa Arab, hurun tu dalam bahasa Arab maknanya orang perempuan yang sentiasa matanya dicelakkan, tu hur. Maknanya nak katakan bidadari ni, kalau kita pandang mata dia, kawasan mata dia ni seperti orang yang sentiasa dicelak matanya. Celak ni tujuannya nak mencantikkan bulu mata, nak mencantikkan mata dan nak menghiaskan bahagian mata. So nak bagi tahu bidadari ni, kita pandang mata dia pun dah cantik sebab mata dia secara tersendiri bercelak, bukan dia mencelakkan mata, ya. Allah jadikan mata dia itu sendiri dalam keadaan bercelak. Maknanya cantik mata dia, bulu matanya cantik, matanya cantik, ya. Maknanya dengan matanya itu saja menyebabkan seseorang boleh terpegun dengan kecantikannya. Yang kedua, Allah kata al-ain. Al-ain ini memberi kepada maksud biji mata dia lah, ya. Menunjukkan bagaimana sempurna, bulatnya, eloknya mata hitamnya. Demikian juga mata dia itulah, rupa bentuk mata dia itu pun sudah dapat menafsirkan dan menggambarkan kecantikan mereka. Belum lagi melihat pada leher, jasad, tubuh dan sebagainya. Kemudian lepas Allah sifatkan mata dia cantik, Allah kata jasad mereka pula seperti lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan.
ia adalah nak mengumpamakan mutiara ni sifat dia berwarna putih dan transparent. Biasa kita kalau tengok mutiara ni kan putih, bersinar. Ya? Jadi Allah nak menggambarkan kulit mereka berwarna keputihan seperti warna putihnya mutiara di dalam dasar laut. Yang maknun, yang mana mutiara itu tidak ada kecacatan, tidak ada aib, tidak ada rosak, tidak ada parut, tidak ada luka, seperti kulit yang tidak pernah tersentuh atau disentuh oleh apa-apa. Ini nak menunjukkan dahsyat nikmat bidadari yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar dan kepada orang-orang yang taat. Ya. Kemudian dalam surah Ar-Rahman Allah mengumpamakan mereka al-yaqut wal marjan. Mereka itu seperti batu yakut dan batu marjan. Batu marjan ni dia berwarna putih yang bersinar. Adapun yakut adalah batu yang apa kita panggil safa, batu yang sangat bersih dan sangat licin. Maknanya ni masih nak umpamakan kulit mereka, jasad mereka tu kalau dipegang halus, licin, ya, dan sangat putih dan tidak ada kesan-kesan tanda luka dan sebagainya. Kemudian Allah juga gambarkan dalam surah Waqiah bidadari itu abkar, sentiasa dalam keadaan anak dara. Bidadari tidak ada yang janda, tidak ada yang yang sudah berkahwin dan sebagainya, tidak ada, ya, kerana mereka memang Allah ciptakan khusus untuk para suami mereka setelah kematian ahli-ahli syurga itu, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut sifat mereka lagi selain daripada sentiasa berada dalam keadaan dalam keadaan bersih, suci dan halus. Maka Allah Ta'ala juga sebut mereka itu dalam keadaan uruban atraba. Apa maksud uruban atraba? Uruban atraba itu maknanya adalah sentiasa dalam keadaan apa kita panggil urub ni muda. Ya, sentiasa dalam keadaan muda, dan atrab maknanya sentiasa berada dalam keadaan apa kita panggil dia, bahasa dia sentiasa berada dalam keadaan urban ni sentiasa dalam keadaan muda, kemudian atrab ni sentiasa daging dia tak lusuh lah. Ya, kalau kita panggil dalam bahasa yang agak kurang sikit dia panggil gebu, ya, gebu itu atrab. Ya. Baik. Dan banyak lagi lah Allah Ta'ala puji khairatun hisan, Allah puji mereka ini baik dan mereka ini sangat bagus, hisan, sifat-sifat mereka, ya, seperti mana yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam hadis Nabi SAW. Okey, kejap ya. Saya baca. Okey. So yang pertama Allah Ta'ala gambarkan mereka ni sangat baik. Khairatun hisan. Sangat baik dan sangat cantik. Dalam ayat yang lain, dalam ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala mensifatkan mereka mutahharah. Azwajun mutahharah. Maknanya mereka ni sentiasa dalam keadaan suci. Ya, maknanya mereka tidak menamatkan tempoh apa ni kita panggil dia mutahharah ni maknanya dia sentiasa suci tu, maknanya dia tak ada haid lah. Tak ada haid dan tak ada nifas. Maknanya Allah Ta'ala menamatkan tempoh haid, ya, dan uzur kepada bidadari dan juga isteri-isteri ahli syurga ketika berada dalam syurga. Bukan sekadar wanita tu tidak uzur saja, bahkan mereka tidak akan nifas, bahkan mereka tidak akan istihadah, bahkan mereka tidak akan bermacam-macam lah, ya. Bermacam-macam yang Allah Ta'ala beri kepada mereka yang menyebabkan mereka itu sentiasa sentiasa dalam keadaan suci dan sentiasa dalam keadaan bersih, ya, mutahharah, ya.
Yang kedua, mutahharah ini juga memberi kepada maksud bukan saja mereka suci daripada haid dan nifas dan kotoran, tidak juga mereka kencing, tidak juga mereka membuang air kecil, tidak juga mereka membuang air besar, tidak juga mereka membuang apa-apa daripada kotoran-kotoran sama ada tahi mata, tahi telinga dan sebagainya. Ini juga masuk mutahharah. Hanya ahli syurga tu bukan sekadar elok wajah dan perhiasan kecantikannya, tetapi juga menggambarkan kepada bersih dan sucinya diri mereka itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat Quran lagi, Allah Ta'ala sebut bidadari itu adalah fihin naqasiratut tarfi. Bahawasanya ahli syurga itu ataupun bidadari itu adalah fihin naqasiratut tarfi. Maknanya mereka itu tidak pernah memandang melainkan pada pasangan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah kata fihi naqasiratut tarfi. Maknanya mereka itu sejak Allah ciptakan dan Allah bagi tahu siapa tuan mereka atau siapa suami mereka yang akan dikahwini kepada mereka di dalam syurga Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata sifat mereka qasiratut tarf. Gatal pula mata. Iaitu mereka tidak akan memandang melainkan kepada suami mereka sahaja. Dalam ayat yang lain Allah sebut hurun maqsuratun fil khiyam. Maqsurat maknanya mereka sama ada mereka tak pandang melainkan pada suami mereka, atau juga memberi maksud suami mereka tidak akan memandang melainkan hanya kepada mereka sahaja, kerana nak menggambarkan kecantikan dan keindahan bidadari itu. Ya. Kemudiannya Allah Ta'ala juga dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan yara muhsuqihinna min wara'il azmi wa lahmi minal husni. Dan sesungguhnya kamu akan dapat melihat betis bidadari itu saja sangat cantik sehingga kamu terlihat akan tulangnya dan juga kamu juga terlihat akan eloknya dagingnya. Daging itu maknanya kekentalan isinya. Ya, maka nak menunjukkan bidadari ini bukanlah kerus kedeking, tidak, maknanya dia berisi tapi berisi dengan cara yang berpada dan sentiasa dalam keadaan muda, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga kecantikan dia itu sehingga ternampak kulit dan juga ternampak tulang pada kakinya. Demikianlah pada jasad-jasadnya yang lain. Bahkan ada yang menyatakan cantiknya mereka itu seperti mir'ah. Ya, ada yang menafsirkan seperti mir'ah, maknanya kulit mereka itu adalah sangat cantik seumpama cermin, ya, yang memantulkan rupa kepada orang yang memandangnya. Bahkan adalah hadis Bukhari, Nabi SAW menyebutkan kalaulah bidadari memperlihatkan sedikit daripada bahagian kepala mereka, kecantikan kepala mereka, belum lagi wajah, maka nescaya kata Nabi SAW hadis Bukhari akan bercahayalah seluruh bumi ini dan akan dapat dicium akan bauan keindahan wangiannya, ya, dan kata Nabi SAW kain selendang yang diletakkan di atas kepala bidadari itu, macam kita panggil tudung, ataupun kita panggil istilah veil, veil ataupun tudung yang diletakkan atas kepala bidadari itu adalah lebih bernilai dan lebih cantik daripada dunia dan seisinya, daripada dunia dan juga seisinya. Sekejap, ada orang datang.
Okey. Ini tadi. Okey, itu sebahagian daripada keindahan dan kecantikan bidadari. Sekarang ni kita tengok kepada ayat yang berikutnya. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Antara nikmat yang seterusnya yang Allah Ta'ala ganjarkan kepada ahli syurga itu selain daripada nikmat kita sebut tadi, iaitu pasangan dan keindahan pasangan, dan juga Allah berikan nikmat rupa paras kepada ahli syurga dan juga kepada bidadari, dan nikmat kejadian mereka yang lebih elok dan lebih cantik. Kemudian Allah Ta'ala sebut Allah memberikan kepada mereka nikmat dapat menikmati buah-buahan tanpa dalam keadaan kesulitan dan kepayahan ataupun dalam keadaan yang bahaya, dalam keadaan yang sulit. Sebab tu kita tengok bahasa yang Allah Ta'ala pakai, yad'una fiha. Yad'u ni mereka order, mereka minta. Maknanya di sini menunjukkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga itu adalah nikmat dari sudut layanan, nikmat layanan ataupun servis, layanan ataupun servis yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ahli syurga. Satu, Allah Ta'ala beri kepada mereka layanan yang datang daripada bidadari. Nah, ini layanan dari sudut syahwat lah. Yang satu lagi, Allah Ta'ala berikan kepada mereka layanan yang mereka dapat nikmati daripada dalam syurga itu melalui wildan. Wildan ni adalah pelayan-pelayan yang berada dalam syurga. Yang kita baca dalam surah Waqi'ah pun ada, dalam surah Al-Insan pun ada. Allah Ta'ala sebut yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka akan sentiasa dikelilingi oleh wildan, maknanya oleh para pelayan yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita mereka akan mendapat beberapa bentuk layanan di dalam syurga Allah Ta'ala. Yang pertama, mereka akan mendapat layanan itu adalah layanan daripada para isteri dan bidadari. Yang kedua, layanan yang mereka akan dapat adalah melalui para pelayan-pelayan yang berada dalam syurga Allah SWT, yang mana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas bahawasanya bagi setiap likulli umurin min umurihim, bagi setiap urusan ahli syurga ketika mana mereka berada dalam syurga itu, bagi mereka 1000 pelayan. Ini dalam urusan makan ada 1000, urusan minum ada 1000, dan yang seumpama dengannya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ahli-ahli syurga itu dalam setiap urusan mereka, mereka akan sentiasa dilayani. Mereka tidak perlu untuk berusaha keras, mereka tidak perlu untuk berpenat lelah, mereka tak perlu untuk bersusah payah. Sebaliknya, mereka akan dilayani oleh para pelayan yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang seramai ribuan yang akan melayani mereka. Baik. Yang ketiga, layanan yang akan diberikan kepada mereka itu adalah layanan daripada persekitaran. Daripada persekitaran. Maknanya pokok itu sendiri akan melayan ahli syurga, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, qutufuha daniyah, di mana dahan pokok itu sendiri akan menjala, tunduk, mendekati ahli syurga, lalu mereka tinggal untuk memetik buah yang berada dalam syurga. Maknanya pokok-pokok, air-air, mata air, perigi dan semuanya lah nikmat yang ada dalam syurga tu akan memberi bakti dan akan memberi khidmat
sendiri kepada ahli syurga itu sendiri. Air dia sendiri, kalau mereka nak minum, air itu akan terus keluar daripada arah yang mereka inginkan. Ya, apa saja minuman yang mereka inginkan, maka Allah Ta'ala akan datangkan kepada ahli syurga itu, dan mereka langsung akan dapat menikmatinya. Ya, mereka langsung akan dapat menikmatinya. Namun dalam konteks ayat ni Allah Ta'ala sebut ini adalah golongan yang terpilih, ya, golongan yang khusus, sebab mereka tak perlu petik buah tu, ya. Sebaliknya yada'un, mereka hanya minta saja nak buah apa, maka pokok tu akan datang, ya, lalu mendekati mereka, lalu memberikan mereka mendapatkan buah itu yang masih nampak disebut kat sini, dan tafsir kata uhdira lahum, mereka minta saja nak buah apa yang mereka teringin untuk menikmatinya, lalu uhdira lahum, buah-buah itu terus dibawa datang dan dihadirkan kepada mereka tanpa mereka mendapat kesukaran untuk menikmatinya. So dekat sini ada yang mengatakan bila mereka teringin nak makan buah apa-apa ke, pokok tu sendiri akan tumbuh atau pergi mendekati mereka dan menundukkan dahannya, memudahkan mereka untuk memetiknya. Ataupun ada juga yang menafsirkan maksudnya para pelayan di dalam syurga Allah tu akan terus membawa buah-buah yang mereka minta, yang mereka inginkan itu secara langsung, lantas dibawa dan dihantar kepada ahli syurga itu untuk mereka menikmatinya. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ahli syurga tidak perlu berpenat-penat, ahli syurga tidak perlu bersusah payah, ahli syurga tidak perlu untuk apa kita panggil mendapat kesukaran dalam apa saja nikmat yang mereka inginkan, melainkan nikmat itu akan terus dapat dinikmati oleh mereka, ya, dengan secara langsung, ya. Sebab Allah kata aminin, maknanya mereka tak akan disakiti, mereka tidak akan dipayahkan, mereka tidak akan disulitkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu yang pertama, ya, maksudnya mereka menikmati buah-buahan yang lazat tanpa perlu berpenat lelah dan bersusah payah, dan juga dalam keadaan yang dihiaskan, ya, dihiaskan atau dihadirkan kepada mereka. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala sebut aminin dekat sini? Maknanya kan sebahagian buah yang kita lihat di dunia ini memiliki duri. Ada setengah buah ada duri macam buah durian. Ada setengah buah terlalu keras, sukar untuk kita makan dia, atau kita nak kupas dia, atau kita nak buka dia susah, sukar. Maka Allah Ta'ala jelas menyebutkan pada ayat ini, Allah Ta'ala menggambarkan bahawasanya ahli syurga mereka akan dapat menikmati buah-buahan yang terdapat di dalam syurga itu dalam keadaan yang aminin. Aminin kat sini bukan sekadar maknanya mudah dan selamat, tetapi mereka akan dapat menikmatinya tanpa dalam keadaan aman. Aman ni maknanya mereka tak akan mendapat kesulitan, mereka tak akan terluka, mereka tidak akan tercedera. Maknanya pohon bidara pun dalam syurga pun tidak berduri, seperti mana Allah sebut surah Waqi'ah, fi sidrin makhdud. Maknanya mereka akan menikmati pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Di mana juga Allah Ta'ala sebutkan bahawasanya mereka juga akan menikmati buah-buahan yang berduri itu dalam keadaan yang tidak menyakitkan dan tidak menyulitkan, ya. Dan juga mereka akan dapat menikmati apa saja kelazatan buah-buahan itu yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk mereka tanpa mereka berada dalam keadaan sukar, sulit dan payah ataupun menyakitkan, disakiti, ya. Ini salah satu nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala berikan. Dan yang ketiga ni, di sini Allah guna perkataan yada'una, memberi maksud bahawasanya ahli syurga
akan mendapatkan nikmat di dalam syurga itu hanya dengan sekadar mereka memintanya. Hanya mereka minta sahaja, mereka order sahaja, maka nescaya nikmat itu akan terus diperolehi oleh mereka. Ya. Maknanya maknanya dekat sini nak menunjukkan kepada kita, ya, menunjukkan kepada kita bahawasanya ahli syurga akan menikmati semua nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya dengan mereka berdoa. Yad'un juga memberi maksud berdoa atau meminta, atau mereka memohon sahaja keinginan itu, maka nescaya hidangan itu akan terus dipersiapkan untuk mereka. Ya, akan terus dipersiapkan untuk mereka, tanpa mereka perlu menunggu dalam tempoh yang lama, dan tanpa juga mereka perlu untuk bukan sekadar menunggu, ya, tapi mereka juga tidak perlu untuk sukar untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu. Bahkan mereka akan memperolehinya dengan sekelip mata. Ya, dengan sekelip mata. Ini yang Allah Ta'ala sebut janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Ya. Tapi yang menariknya Allah sebut perkataan fakihah. Ini sekadar renungan kita lah, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, fakihah ini dia singular, ya. Maknanya satu buah lah. Kalau plural, dia akan sepatutnya disebut fawakih. Ya, kalau plural disebut fawakih. Tapi dekat sini Allah Ta'ala tak sebut fawakih. Allah Ta'ala tak kata fawakihi aminin. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut fakihatin aminin. Ya, fakihatin, tapi bukan fawakihi aminin. Okay, apa beza dia? Apa maknanya kat sini? Apakah ahli syurga akan menikmati satu jenis buah-buahan saja dalam syurga? Tidak. Ya, sebab dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut ada macam-macam jenis buah-buahan yang ada dalam syurga. Tetapi maksud kenapa Allah gunakan perkataan fakihah seolah-olah satu sahaja dekat sini adalah untuk merujuk bahawasanya mereka setiap kali meminta buah, mereka akan diberikan pilihan buah-buahan yang banyak, tapi dalam banyak-banyak buah-buahan yang mereka diberikan pilihan, mereka akan meminta satu daripadanya. Ya, maknanya satu daripadanya buah yang paling mereka inginkan untuk menikmatinya. Ya, yang mereka inginkan untuk menikmatinya. Ya, maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya, ya, menikmati mengkhabarkan kepada kita bagaimana ahli syurga tu akan diberikan, ya, ahli syurga tu diberikan nikmat yang banyak, ya, ahli syurga tu diberikan nikmat yang buah-buahan yang banyak, lalu mereka hanya dapat menikmati, mereka akan meminta satu daripada buah-buahan yang banyak itu. Bukan bererti mereka hanya akan dapat makan satu buah saja, ya, tetapi dalam banyak-banyak buah yang lazat itu mereka akan memiliki syahwat kepada satu buah daripadanya. Ya, lepas tu mereka akan ambil beli buah yang lain pula, dan yang seterusnya. Ya, dan juga yang seterusnya. Baik. Okey. Kemudiannya kita lihat la yadhuquna fihal maut illa al mautatal ula. Ya, wa waqahum azabal jahim. Allah Ta'ala menyebutkan
ahli syurga apabila mereka berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu, kata Allah, ya. Sebelum ni pun saya dah sharekan tentang buah-buahan dalam syurga ini pun ada bermacam-macam, ya. Pohon-pohon, pokok-pokoknya. Okey. Okey, kita tengok beberapa bentuk nikmat buah-buahan yang terdapat dalam syurga. Saya tertinggal tadi. Okey, yang pertama. Yang pertama Allah Ta'ala sebut nikmat buah-buahan yang berada dalam syurga ini adalah buah-buahan yang terbagi kepada dua jenis. Satu mutasyabih, satu lagi adalah mukhatir. Mutasyabih ni seseorang itu akan dapat menikmati buah-buahan seperti mana buah-buahan yang mereka nikmati sewaktu di dunia dahulu. Seperti mana buah-buahan yang mereka nikmati sewaktu di dunia dahulu. Maknanya ini adalah yang pertama. Ini adalah yang pertama. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah mukhatir. Mukhatir ni adalah buah yang mereka tak pernah tengok, tak pernah rasa, tak pernah ada kat dunia. Hanya ada di dalam syurga Allah sahaja. Ini jenis nikmat buah-buahan yang pertama. Yang kedua, disebutkan sifat buah-buahan dalam syurga itu adalah mujassim. Ya, maknanya tajsim. Tajsim ni maknanya buah-buahan yang berada dalam syurga ni besar-besar, gemuk-gemuk. Ya, buah-buahan yang besar, buah-buahan yang gemuk, ya, buah-buahan yang apa orang kata apa? Yang besar lah, ya, dia bukan buah-buahan yang kecil dan sebagainya, tidak, ya. Baik. Kerana akan memberikan kepuasan kepada ahli syurga itu. Dan yang seterusnya mulawwanan. Buah-buahan dalam syurga itu adalah buah-buahan yang berwarna-warna. Sehingga kan dalam satu riwayat menyebutkan bahawasanya dalam satu riwayat yang dinukilkan oleh Qatadah ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang buah-buahan yang berada di dalam syurga, wa fawakiha mimma yashtahun, dalam surah Al-Waqi'ah tu menyebutkan bahawasanya terdapat padanya buah-buahan yang mulawwanan. Mulawwanan ni bagi setiap buah yang sama tu dia ada macam-macam warna. Contoh, kalau durian ada macam-macam warna. Ada durian kuning ke, ada durian merah ke, ada durian pink ke, contohlah, ya. Tapi dia berwarna-warna yang pelbagai. Kemudian yang seterusnya disebutkan bahawasanya dalam Quran Allah kata buah-buah dalam syurga ini buah-buah yang segar. Sebab ahli syurga akan dapat memakannya dengan memetiknya sendiri secara langsung daripada pohon dan pokok. Ya, ataupun dia telah dipetik oleh para pelayan itu terus bawa dan disediakan, dijamukan kepada ahli syurga tersebut. Dijamukan kepada ahli syurga tersebut. Ya. Baik. Kemudian yang keempat disebutkan bahawasanya ahli syurga itu buah-buahan yang terdapat dalam syurga itu juga adalah merupakan buah-buahan yang tidak akan rosak. Tidak akan rosak. Sebab itu Allah kata dalam surah dalam ayat Al-Quran, Allah kata tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Allah kata dalam surah Ibrahim, ya, pada ayat 25, dan perumpamaannya adalah seperti buah-buah yang akan sentiasa akan tumbuh. Maksudnya buahnya sentiasa tidak akan rosak dan dia tidak bermusim, ya. Sifat buah-buahan yang berada dalam syurga ni dia tidak bermusim dan dia tidak akan mudah rosak. Dia akan tumbuh, sentiasa akan tumbuh dan dia akan kekal kat situ, dia tidak akan dirosakkan oleh udara, oleh binatang, ya. Melainkan ahli syurga akan mengambil dan menikmatinya. Maka ini di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan.
Baik, kemudian kita ambil lagi satu ayat sebagai penutup. La yadhuquna fihal maut illa al-mautatal ula. Allah kata ahli syurga mereka tidak akan dapat merasai kematian di dalam syurga. Ya. Okey. Kat sini kita tengok kematian yang dimaksudkan di sini adalah mati terpisahnya roh daripada jasad. Ini menunjukkan kepada kita ahli syurga bila mereka berada dalam syurga, mereka berada dengan jasad mereka, bukan dengan roh sahaja. Tapi Allah Ta'ala berikan mereka jasad, maknanya manusia ni bila duduk dalam syurga, alam mereka menikmati nikmat dalam syurga tu adalah roh dan jasad. Ya? Sebab Allah kata mereka tak mati. Istilah mati ni tak akan timbul kalau roh sahaja. Ya? Dia akan timbul bila ada roh dan jasad, maka adalah kematian. Tapi Allah Ta'ala kata mereka tidak akan mati. Kenapa mereka tak mati? Disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, apabila ahli syurga masuk dalam syurga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, lalu Allah Ta'ala bawa datang seekor kibash yang berwarna putih, lalu Allah Ta'ala sembelihnya dan Allah berfirman, ini adalah kematian. Kambing putih tadi itu adalah simbolik kepada kematian. Lalu bila Allah sembelihnya, Allah Ta'ala berfirman, mulai hari ini ahli syurga kamu tidak akan mati dan kamu akan kekal dalam syurga, dan ahli neraka kamu tidak akan mati dan kamu akan kekal di dalam neraka. Maknanya kesimpulannya, ahli syurga akan hidup dalam syurga berkekalan selama-lamanya, tidak akan mati, tidak akan tua, tidak akan rosak tubuh mereka, tidak akan lemah jasad mereka. Begitulah juga ahli neraka pun sama. Ya, maknanya dekat sini pengajaran dia menunjukkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal hanyalah di dalam syurgawi. Bukanlah duniawi ini kehidupan yang kekal. Ya. Di dunia ni macam mana pun kita akan tinggalkan. Sama ada, hakikatnya kalau kita perasan hidup kita kat dunia ni, setiap kali bertambah hari, semakin kita meninggalkan alam dunia. Makin bertambah hari-hari dalam hidup kita, bererti kita sedang perjalanan meninggalkan alam dunia ini. Bukannya kita semakin berada di dalam dunia ni, tapi semakin kita meninggalkan alam dunia ni. Dan dunia ni yang akan meninggalkan kita. Bila kita mati, dia akan tinggalkan kita. Sebab itulah harta-harta kita tak akan dibawa masuk dalam kubur, bahkan dia akan diwariskan kepada ahli keluarga kita. Ya. Baik. Yang kedua, pengajaran kat sini juga menunjukkan ahli syurga tidak akan tidur di dalam syurga. Selain daripada mereka akan kekal hidup dan mereka tidak akan mati, bahkan mereka juga tidak akan tidur di dalam syurga. Ya. Mereka juga tidak akan tidur di dalam syurga. Kerana dalam hadis Nabi SAW, baginda ada bersabda, an-naumu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun. Sesungguhnya tidur itu adalah saudara kepada kematian, dan ahli syurga itu sama sekali tidak akan tidur. Ya, ini dalam riwayat Abu Nuaim dan juga dalam riwayat At-Tabrani. Maknanya ahli syurga akan berada dalam syurga itu dalam kenikmatan. Mereka menikmati bermacam-macam nikmat dalam syurga sehingga kan mereka tidak ingin tidur. Bahkan Allah buang perasaan mengantuk dan Allah buang perasaan hendak tidur kepada ahli syurga supaya mereka dapat berseronok menikmati nikmat-nikmat yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah dalam hadis Nabi kata, kamu akan hidup dalam syurga, tidak akan mati, kamu akan mendapat nikmat, kamu tidak akan rosak, kamu tak akan tua, dan kamu tidak akan sakit, ya, di dalam syurga Allah SWT. Baik. Dan akhir sekali Allah Ta'ala kata, wa waqahum azabal jahim. Nikmat yang berikutnya Allah berikan kepada ahli syurga itu adalah Allah menjauhkan mereka daripada azab neraka Jahannam. Baik, apa yang Allah Ta'ala jauhkan kepada mereka? Yang pertama, Allah jauhkan mereka daripada bahang api neraka Jahannam yang boleh didapati bahangnya melebihi 100 tahun perjalanan.
Yang kedua, Allah Ta'ala menghindari mereka daripada bauan asap, samum, bauan racun asap yang berada dalam syurga, yang dapat dicium perjalanan lebih 100 tahun. Yang ketiga, Allah melindungi mereka daripada jilatan dan juga sambaran api neraka sewaktu mereka menyeberangi sirat. Dan seterusnya Allah Ta'ala melindungi dan menjauhkan mereka daripada melihat api neraka itu sendiri. Seperti mana Allah sebut, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunha aynal yaqin. Melihat neraka itu sendiri dan bentuk-bentuk siksaan azab di dalamnya adalah suatu azab. Jadi mereka tengok neraka pun tak, bau pun tak, disentuh pun tak. Dan yang terakhir, wa waqahum azabal jahim, iaitu Allah Ta'ala mengharamkan neraka ke atas mereka. Allah Ta'ala mengharamkan neraka ke atas mereka. Baik, wallahu ta'ala alam. Itu yang dapat kita kongsikan sikit sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mana nak tutup ni?